Perlu saya jelaskan perbedaan arti kepada wahyu ini adalah bila mana kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, tidak semua sebutan wahyu di dalam Quran adalah merujuk kepada wahyu perkataan Allah kepada para anbiya ataupun para rasul. Tidak. Tak selalunya disebut wahyu dalam Quran adalah wahyu yang daripada Allah kepada rasul. Tetapi terkadang ada wahyu diwahyukan oleh Allah kepada bukan Nabi dan juga bukan Rasul, seperti wahyu Allah kepada Siti Maryam. Siti Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Seperti wahyu Allah kepada ibu Nabi Musa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan wahyu kepada lebah. Tahu lebah? Haiwan lebah. Wa'auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu memberikan wahyu kepada lebah. Tidak mungkin wahyu ini berarti wahyu seperti mana Allah berikan kepada para anbiya dan rasul, karena lebah bukan nabi, bukan rasul, bukan manusia pun. Ini berupa ilham. Allah memberikan wahyu kepada lebah, anittakhidhi buyutan, buatlah rumah wahai lebah. Dan Allah menyebutkan wahyu kepada lebah untuk buat rumah mempunyai signifikan. Ada sebab kenapa banyak haiwan pun punya rumah juga. Laba-laba punya rumah, ya kan? Burung pun ada rumah. Tapi tak ada disebutkan Allah bagi wahyu kepada haiwan untuk bikin rumah. Tapi lebah Allah sebutkan. Sebab apa? Sebab rumah lebah ini berbeza dengan rumah-rumah haiwan yang lain. Rumah lebah menyimpan satu benda yang mendatangkan manfaat untuk umat manusia. Apa yang disimpan oleh lebah dalam rumahnya? Madu. Supaya kita itu mempunyai rumah tidak kalah dengan rumahnya lebah. Rumah lebah ini letakkan manfaat. Allah kisahkan dalam Quran, aku beri wahyu kepada lebah untuk bikin rumah. Sebab di rumahnya disimpan perkara yang bermanfaat. Wahai manusia, aku beri akal kepada kamu. Kamu adalah makhluk yang aku muliakan, lebih mulia daripada lebah. Kamu pun juga bikin rumah. Buatlah rumah yang mendatangkan manfaat juga. Jangan kalah dengan rumahnya lebah. Ini rahasia kenapa Allah sentuh sebutan wahyu kepada lebah. Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya wahyu yang pertama dengan perantara Al-Amin, yakni yang dipercayai itu Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad terima wahyu pada usia 40 tahun. Sebelum daripada 40 tahun, umur 35 tahun, Nabi Muhammad dapat anak paling bongsu, iaitu Sayyidina Fatimah. Ini anak dia paling bongsu sekali pada umur 35 tahun. Yakni nikah dengan Sayyidina Khadijah umur 25, nikah 10 tahun, boleh 7 orang anak. Paling muda Sayyidina Fatimah itu dapat pada usia 35 tahun. Lepas pada 35 tahun, maka Rasulullah mula berubah perangai dia. Tak suka dah bergaul. Tak suka bergaul dengan masyarakat, mula start nak beruzlah. Naik ke Gua Hira, duduk tafakur sebulan dua, turun Sayyidina Khadijah buat mari bekalai pula. Turun Sayyidina Khadijah siapkan bekalai untuk makan sebulan dua, naik pula atas gua. Maka Rasulullah jadi minat lagu tu. Dulu dah bergaul dengan masyarakat. Lepas pada tu mula beruzlah, lari daripada masyarakat. Apabila usia 40 tahun, maka Rasulullah dapat wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama. Tengok-tengok duduk dalam gua tu, tiba mari seorang lelaki peluk sebelah belakang Rasulullah. Rasulullah duduk dalam gua Hira, tiba-tiba mari seorang lelaki peluk. Peluknya tarik, dia tetap tu sampai Rasulullah tak boleh nak nyawa. Dia kata, "Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad." Bahasa Arab panggil baca. Baca ya Muhammad. Nabi kata, "Ma ana biqari'in, aku tak boleh baca." Maka lelaki itu pegang pula. Pegang Rasulullah. Baca ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in, aku tak reti baca langsung. Nak baca apa dia? Maka peluk kali ketiga lagi sehingga Rasulullah nak nyawa pun payah, dia pun kata, "Iqra ya Muhammad." Maka Nabi Muhammad kata, "Ma ana biqari'in." Dia kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat ni wahyu yang pertama. Apabila wahyu, seorang itu mendapat wahyu, secara resminya terlantik dia menjadi seorang nabi. Terlantiknya menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. 40 tahun Nabi jadi nabi. Allahu Akbar. Kata Sayyidatuna Aisyah,
Aku ada pengalaman wahyu turun daripada langit ke dalam dada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi meletakkan kepalanya dan berehat di atas paha aku. Ketika wahyu itu turun, aku tahu wahyu turun kerana kepala Rasulullah terasa sangat berat dan membuatkan paha aku sakit. Dia pun angkat kepala Nabi, letak pula belah kiri. Nabi pernah musafir dengan sahabat, kemudian turun wahyu. Bila Nabi dengar macam bunyi berdesing, macam bunyi loceng tu, tu wahyu nak turun. Wallahu alam macam mana keadaan hakikat tu kita tak tahu, tapi Nabi cerita macam tu. Seakan-akan bunyi macam berdesing, loceng tu. Dalam keadaan unta-unta yang dinaiki oleh Nabi dengan sahabat ni, dia tengah berjalan, bila turun wahyu, berhenti unta Nabi SAW. Sudah berhenti, unta tu tak tahan, dia pun duduk. Tuan-tuan, wahyu yang turun bukan senang-senang. 23 tahun turun ke Nabi, maka merah muka Nabi. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah SAW sedang menanggung beratnya wahyu, dan kami tahu ketika itu wahyu sedang diturunkan. Berhenti unta, turun unta, duduk di bawah. Maka Nabi pun tunduk, wahyu duduk turun ke dalam dada Nabi SAW. Rasulullah 23 tahun Nabi tanggung. Lepas wahyu turun, Nabi akan panggil sahabat, ta'al ya Ubay, ta'al ya Zaid, ta'al ya Thabit, uktub. Nabi pun akan beritahu, tulis. Ini sambungan kepada surah sekian. Nabi yang akan beritahu. Sebab kadang-kadang dalam masa sehari turun 3 surah, tak habis. Bila dia turun sambungan, Nabi yang akan beritahu kepada sahabat, wahai Thabit, tulis yang ini sambungan sekian, ini sambungan surah sekian, ini macam tu.